Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini seperti yang kita rancangkan, Allah memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan kita keizinan, memberikan kita petunjuk, Allah memberikan kita bimbingan, hidayatut taufiq untuk kita memenuhi waktu yang ada ini bagi kita menambah baik pengetahuan kita, mengukuhkan pengetahuan kita berkenaan dengan kisah para nabi alaihimussalatu wassalam. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, malam ini merupakan siri yang ke-17 pada membincangkan tentang fakta sebenar di sebalik kisah para nabi alaihimussalatu wassalam, yang mana kita masih lagi membincangkan tentang perkara-perkara yang muskil, fakta yang boleh membawa kepada salah faham yang dikaitkan dengan kisah Nabi Allah Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Mengapa kita perlu mengikuti, mengapa kita perlu mempelajari maklumat ini? Kerana para rasul ini, mereka adalah manusia pilihan Allah. Maka kalau dia manusia pilihan Allah, sudah tentu manusia itu manusia itu maksum, manusia itu mempunyai sikap yang amanah, yang jujur dan sebagainya. Kerana ada di sana, di dalam buku, kadang-kadang kita mendengar maklumat disampaikan bahawa nabi-nabi ini, kalau kita salah faham, boleh menyebabkan jatuhnya darjat, mencemarkan kemuliaan, keismahan, kemaksuman para nabi alaihimussalatu wassalam. Jadi inilah tanggungjawab kita untuk kita membincangkan tentang para nabi. Kita bukan nak mempelajari kisah para nabi secara keseluruhan. Bukan kita nak bincang kisah Ibrahim itu daripada mula sehingga kepada beliau wafat. Ya, ini telah kita jelaskan pada kuliah yang lalu. Tetapi kita hanya memilih beberapa fakta yang berkaitan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan untuk bersiap sedia dengan Quran terjemahan. Quran terjemahan kerana saya masih lagi belum dapat menyediakan nota seperti kebiasaannya. Jadi 2 minggu lepas pun tak sempat nak beri nota, malam ni pun tak sempat nak berikan nota. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan boleh merujuk kepada Quran terjemahan. Setiap kali ikut kelas ini, tuan-tuan kena ada Quran terjemahan di hadapan tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum kita terus kepada perbincangan tentang kisah Nabi Allah Ibrahim, izinkan saya mengulangi tentang tajuk-tajuk yang kita akan belajar, yang kita dah belajar dan yang kita akan belajar tentang Nabi Allah Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Okay. Senarai tajuk ini, tuan-tuan boleh dapati
di nota siri yang pertama, nota 1, yang ada nota yang pertama sekali tuan-tuan pernah dapat dulu, yang mana pada muka surat yang keempat di belakang tu kita ada menyenaraikan senarai para nabi dan tajuk-tajuk yang kita akan bincangkan. 2 minggu lepas, alhamdulillah, kita telah mempelajari tentang perkara ketiga dah selesai, perkara keempat dah selesai, kelima dah selesai, kelima dah selesai, juga kepada topik yang begitu juga topik yang keenam. Jadi pada malam ini, insya-Allah kita akan membincangkan perkara yang ketujuh, iaitu isu Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam telah menghancurkan patung-patung dengan tangan kanannya. Dengan tangan kanan. Kenapa perlu dibincangkan isu tentang menghancurkan patung dengan tangan kanan? Okey. Yang pertama, Nabi Allah Ibrahim ni dia terkenal seorang nabi yang lemah lembut. Seorang nabi yang suka berhujah. Pendekatan dakwah dia dakwah yang suka mengemukakan hujah. Dia suka berdebat. Pendekatan dia yang sangat lembut. Tetapi kenapa dia marah sangat sampai nak hancurkan patung tu? Jadi menghancurkan patung tu seolah-olah menunjukkan bahawa pendekatan Nabi Allah Ibrahim ni dah sangat berbeza. Kalau sebelum ni berhujah, berdebat, berdialog, kemukakan bukti. Kita dah belajar sebelum ni macam mana Nabi Ibrahim dia berhujah dengan bapanya Azar. Dia telah berhujah dengan seorang raja. Tiba-tiba ada pula fakta di dalam Al-Quran yang dia pecahkan patung-patung tu. Boleh ke dia pecahkan patung-patung berhala tu? Kenapa dia pecahkan? Adakah ini sebenarnya pendekatan dakwah sampai nak kena pecahkan patung-patung? Inilah kemusykilan yang kita akan bincangkan insya-Allah pada malam ini. Topik yang ke-8 adalah isu tentang Nabi Allah Ibrahim. Dia telah menghancurkan patung-patung yang kecil. Tetapi dia membiarkan patung yang besar. Patung yang besar ni Nabi Allah Ibrahim jadikan hujah. Jawapan yang dia gunakan ketika mana dia ditanya oleh kaum dia. Nabi Allah Ibrahim jawab, cuba tanya patung yang besar. Kenapa Nabi Allah Ibrahim berhujah seperti itu? Adakah Nabi Allah Ibrahim ni dia berdusta? Kan apabila orang tanya dia, kau ke yang hancurkan patung tu? Tetapi Nabi Allah Ibrahim dia tak jawab. Tetapi dia kata, cuba tanya patung yang besar. So, kenapa? Mengapa? Apa hikmah dia? Ini kita akan bincangkan pada malam ini. Itu topik yang ke-8. Topik yang ke-9, kita nak melihat bahawasanya bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim semasa dia dibakar, dan kenapa di dalam Al-Quran ada 2 tempat dalam 2 surah berbeza Allah menceritakan tentang kaum Nabi Allah Ibrahim dalam 2 kenyataan. Kenyataan yang pertama, Allah mengatakan mereka itu golongan yang amat rugi. Kenyataan yang kedua, Allah mengatakan mereka ini adalah golongan yang amat hina.
Sekejap Quran kata kaum Ibrahim ni golongan yang rugi. Sekejap pula Quran kata dia golongan yang hina. Jadi macam mana nak faham ayat tu? Ada setengah pihak mengatakan, cuba tengok tu. Ayat Quran tu kan berlaku kontradik. Bertentang fakta. Sekejap kata golongan yang rugi, sekejap kata golongan yang hina. Ini kita akan bincangkan pada malam ni. Bagaimana nak merungkaikan berlakunya pertentangan kenyataan dalam dua surah berbeza. Yang ke-10 yang kita akan bincangkan pada malam ini adalah tentang apakah sebenarnya hikmah mengapa Nabi Allah Ibrahim pernah mengatakan bahawa isterinya nama Sarah sebagai saudaranya. Maknanya Nabi Allah Ibrahim, dia suruh isteri dia Sarah untuk mengaku bahawa dia ini saudaranya. Kenapa Nabi Allah Ibrahim ajar macam tu kepada Sarah? Ketika mana mereka akan bertemu dengan seorang raja di Mesir. Kenapa dia ajar macam tu? Itu kan isteri dia. Kenapa tak mengaku dia kata dia Sarah itu adalah isteri dia? Kenapa pula Nabi Allah Ibrahim suruh Sarah ini mengaku apabila raja itu tanya, kau siapa? Kau cakap kau tu adalah saudaraku. Adakah Nabi Allah Ibrahim ini dia berdusta? Inilah kemusykilan yang kita akan bincangkan pada malam ini. Jadi moga-moga tuan-tuan dan puan sudah bersedia untuk kita membincangkan 4 perkara, 4 kemusykilan yang berkaitan dengan kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Kita mulakan dengan kemusykilan yang pertama, iaitu berkenaan dengan Nabi Allah Ibrahim telah merosakkan patung dengan Allah menggunakan perkataan al-yamin. Kalau kita nak dapatkan maklumat bagaimana Nabi Allah Ibrahim boleh menghancurkan patung-patung kaumnya, kita seharusnya kena mengambil tahu terlebih dahulu bila Nabi Allah Ibrahim dapat peluang menghancurkan patung-patung itu. Adakah Nabi Allah Ibrahim dapat menghancurkan patung-patung itu pada waktu malam ataupun macam mana cara dia? Untuk dapatkan maklumat ini, saya minta jasa baik tuan-tuan dan puan bersedia untuk mencatat nama surah, nombor ayat, muka surat ayat, dan saya akan sebutkan juga baris yang keberapa ayat yang kita akan rujuk. Jadi biasanya saya akan paparkan nota, tengok sahaja kepada di skrin Zoom. Tapi saya tak dapat nak kongsikan nota, jadi tuan-tuan dan puan perlu cepat perlu merujuk kepada ayat-ayat yang saya akan sebutkan sebentar lagi. Jadi ayat-ayat ni adalah ayat yang berkaitan dengan bagaimanakah cara Nabi Allah Ibrahim ini dia dapat menghancurkan patung-patung kaumnya. Ayat yang dimaksudkan, yang pertama, tuan-tuan kena rujuk Suratul Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya, surah nombor 21. Ayat 57. Muka surat 326.
baris yang ke-15. Okay. Maknanya ayat yang bawah sekali yang berada pada muka surat 326. Biasanya satu muka surat Al-Quran dia akan ada 15 baris. Jadi baris yang ke-15 muka surat 326 pada ayat 57 dalam suratul Al-Anbiya surah nombor 21. Okey, surah nombor 21 pada juzuk yang ke-17. Tuan-tuan akan dapati pada ayat itu Allah memberitahu bagaimana Nabi Allah Ibrahim dia bertegas, dia bersungguh-sungguh, dia janji dia akan ambil peluang pada patung-patung kaumnya. Kita kena baca pada ayat nombor 57 tu. Yang mana Nabi Allah Ibrahim dia bersumpah kepada Allah. Dia kata apa? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbiri. Okay. Nabi Allah Ibrahim kata apa? Dia bersumpah dan demi Allah dia kata, pasti dia kata, aku akan buat satu rancangan terhadap berhala kamu selepas kamu berpaling meninggalkan berhala itu. Maksudnya Nabi Ibrahim kata, aku akan buat nanti, aku ada satu rancangan nak buat kepada berhala-berhala kamu ni. Tunggulah waktu kamu tak ada, tinggalkan patung-patung kamu, nanti aku akan buat satu rancangan. Tapi ayat ni tak sebut lagi dia nak buat apa. Cuma di sini kita dapati bahawa bila Nabi Allah Ibrahim dia dapat peluang menghancurkan patung-patung ketika mana kaum mereka tidak berada berdekatan dengan patung-patung mereka itu. Maksudnya mereka berada jauh daripada rumah ibadat yang ada patung-patung mereka. Okay. Maklumat yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan dikehendaki membuka surah yang ke-37, iaitu Suratus Saffat. Surah As-Saffat. Buka muka surat 449, halaman 449, ayat yang ke-90. Ayat yang ke-90. Okay, ayat nombor 90. Ayat 90 ini pada muka surat 449, ia berada pada baris yang ke-7. Maksudnya dia berada tengah-tengah. Pada ayat nombor 90 ni, muka surat 449, dia berada pada baris yang ke-7. Maknanya tengah-tengah muka surat 449. Okay. Pada ayat 90 tu, tuan-tuan akan menemui bahawa Nabi Allah Ibrahim ni sebenarnya setelah dia melakukan hilah dengan dia mengatakan bahawa dia ni sakit, menyebabkan ayat 90 kata fatawallaw anhu mudbiri. Maka kaum dia tu pun tinggalkanlah dia. Maksudnya kaum mereka ni, mereka keluar tinggalkan kampung halaman mereka, biarkan Ibrahim yang seorang-seorang ada dekat situ. Sebab apa? Sebab ayat nombor 89, Nabi Allah Ibrahim mengaku dia ni sakit. Tapi telah kita bincangkan 2 minggu lepas, apa makna dia cakap dia sakit? Telah kita bincangkan. Okay. Jadi kaum dia apabila dengar dia ni sakit, tak payah ajak dia lah, biarlah dia tinggal dekat sini. Okey, apabila kaum mereka meninggalkan Nabi Allah Ibrahim seorang diri, maka itulah peluang yang diambil oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam.
macam mana Nabi Allah Ibrahim buat? Okey. Surah yang sama, jangan kalihkan muka surat 449, masih muka surat yang sama, 449. Okey, sekarang kita pergi kepada ayat nombor 91 sampai 93. 91 sampai 93. Okey, muka surat yang sama 449. Okey, kita nak rujuk ayat 91. Ayat 91 ni adalah ayat yang Nabi Allah Ibrahim dia pergi dekat dengan patung-patung itu. Orang kampung dia tak ada kat ketika tu. Dia je tinggal seorang kat situ dengan patung-patungnya. Orang lain tak ada. Maka dia ambil peluang lah. Dia pergi berdekatan dengan patung-patung itu. Ayat 91, Nabi Allah Ibrahim bercakap dengan patung-patung itu. Nabi Allah Ibrahim bukan dia tak tahu patung tu memang tak boleh jawab. Tapi Nabi Allah Ibrahim ni, dia seolah dia nak kutuk, dia nak hina patung tu. Sebelum dia nak hancurkan patung tu, dia bercakap dulu dengan patung-patung tu. Apa yang dia cakap dekat patung-patung tu? Jadi kena tengok ayat nombor 91, muka surat 449, boleh lihat pada baris yang ke-8. Nabi Allah Ibrahim tanya dekat patung-patung tu. Dia pergi sembunyi-sembunyi dekat patung tu. Dia cakap, "Ala tak kulun? Awak hang tak makan?" Dia tanya, "Kenapa engkau tak makan?" Kenapa Nabi Ibrahim tanya kenapa patung tu tak makan? Sebab, okey, ulama tafsir kata dia macam ni. Tuan tengok kan, ada setengah agama, dia kan bagi makan dekat patung-patung orang. Kan, dia letak, ada setengah agama kan, dia letak buah limau kat situ, kadang-kadang kuih apam dekat situ kan. Kan ada kan, orang tak patung. Zaman dulu pun dah ada dah cara mereka nak membodek patung-patung tu, dia bagi patung-patung tu makan. Jadi Nabi Allah Ibrahim pun ayat 91, dia pergi dekat patung, dia tanya lah, kenapa kau tak makan? Ayat 92, Nabi Allah Ibrahim ni, dia kata, kenapa kau tak jawab? Kenapa tak nak berjawab? Kenapa tak nak jawab? Kan Nabi Ibrahim tanya, kenapa kau patung-patung tak makan? Lepas tu kenapa korang tidak mahu menjawab? Kenapa korang tak boleh jawab apa yang ditanya? Nabi Ibrahim ni sebenarnya bukan dia tahu patung tu tak boleh jawab, tapi dia nak hinakan patung. Okey, jelas dekat situ. Ayat 93, muka surat 449. Nabi Allah Ibrahim pun dia buat apa? Faragha alaihim darban bil yamin. Ayat 93 ni lah kita akan menemui patung-patung itu telah dihancurkan. Allah menggunakan perkataan darba, pukul, bil yamin, dengan yamin. Okey. Kenapa dengan perkataan yamin? Okey, begini. Kan kita sebenarnya, kita nak bincang tentang Nabi Allah Ibrahim, dia memecahkan patung bil yamin kan? Okey. Yamin dekat sini, kalau tuan-tuan lihat ya, dalam pentafsiran, perkataan yamin pada ayat 93 boleh diterjemahkan sudut yang pertama bermaksud yamin ni adalah sumpah. Perkataan yamin bukan hanya membawa maksud sebelah kanan, bukan. Tapi kalimah yamin juga boleh dikaitkan dengan sumpah, pun diguna yamin. Jadi para ulama tafsir, mereka berbeza pandangan dalam mentafsirkan ayat 93. Kan? Sebab ayat 93 kata,
Nabi Allah Ibrahim dia pergi sembunyi-sembunyi, dia pun dorba, dia pukul Bilyamin. Bilyamin ni bahkan ulama kata Nabi Allah Ibrahim ni dia memang dah bersumpah sebelum tu. Memang dia nak hancurkan patung-patung tu. Jadi Bilyamin pada ayat 93 merujuk kepada sumpah yang dia pernah sebelum ini bersumpah untuk hancurkan patung-patung itu. Jadi Bilyamin dekat situ merujuk kepada sumpah yang telah Nabi Allah Ibrahim tunaikan. Kalau orang tanya dekat mana ayat yang kata Nabi Allah Ibrahim itu bersumpah? Kan tadi kita dah sebut pada surah Al-Anbiya ayat nombor 57. Jadi para ulama kata perkataan Dorban bil Yamin, maksud dia adalah Nabi Allah Ibrahim telah memecahkan patung itu. Bil Yamin tu bukan maksud tangan. Bukan maksud tangan kanan. Tapi Bil Yamin itu adalah dia telah memukul patung-patung itu demi melaksanakan sumpah-sumpahnya. Itu maksud pertama. Pendapat kedua kata Bil Yamin pada ayat 93 tu al-ma'lum merujuk kepada tangan kanan. Memang dia pukul patung tu, hancur patung tu dengan sebelah tangan saja, iaitu sebelah kanan yang digunakan oleh Nabi Allah Ibrahim. Jadi, kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam buku yang kita jadikan rujukan dalam perbahasan ini, beliau mengatakan yang lebih arjah, yang lebih terpilih pendapat antara dua tadi, wal aula bil qabuli, dan yang utama untuk diterima adalah pendapat yang mengatakan bil yamin pada ayat 93 tu maksudnya memang tangan kanan, bukan merujuk kepada sumpah. Namun begitu, betul juga kalau bil yamin itu diterjemahkan dengan sumpah yang dilaksanakan. Dan lebih tepat jika ia merujuk kepada tangan kanan. Jadi itulah kemusykilan yang dibahaskan pada kisah Nabi Allah Ibrahim. Jadi perbahasannya sebenarnya adalah pada perkataan dorban bil yamin pada ayat nombor 93 surah As-Saffat. Okay, saya harap tuan-tuan dan puan jelas untuk isu yang pertama yang kita bincangkan pada malam ini tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Jelas dekat situ. Okay. Kita lanjutkan dengan kemusykilan yang kedua. Okay. Iaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, dia telah meninggalkan patung yang besar dan dia telah memecahkan patung-patung yang lain-lain. Tapi dia tinggalkan patung yang besar. Kenapa dia buat macam tu? Kemudian pula Nabi Allah Ibrahim apabila penduduk kaumnya minta dia mengaku dia ke yang buat patung-patung tu sampai pecah, Nabi Allah Ibrahim memberikan jawapan pada patung yang besar tu. Jadi apa hikmah dia sebenarnya? Kenapa Nabi Allah Ibrahim buat macam tu? Okay, jadi kita bincangkan secara ringkas pada malam ni. Okay. Untuk memastikan tuan-tuan dan puan-puan dapat merujuk kepada ayat yang kita akan bincangkan pada kemusykilan yang kedua, saya minta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan untuk membuka terlebih dahulu surah Al-Anbiya
halaman ataupun muka surat 327. Muka surat 327, ya, muka surat 237. Ayat yang kena dirujuk pada isu yang kedua ini adalah bermula ayat 58 sehingga ayat nombor 65. Ayat 58 sehingga ayat nombor 65. Untuk kita mendapat jawapan bagaimanakah proses pemecahan patung-patung itu dan jawapan daripada Nabi Allah Ibrahim kepada kaumnya. Okay, kita dah buka Quran terjemahan ataupun tuan-tuan buka melalui handphone ke sebagainya. Okey. Video dah aku. Okay. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Okey, kita terus. Mula-mula kita tengok dulu ayat 58. Ayat 58 ni mudah je. Dia duduk kat atas sekali. Baris yang pertama sekali, muka surat 327, tuan-tuan akan dapat mengetahui bahawa Allah Ta'ala sebut semua patung-patung tu dipecahkan melainkan yang sebuah berhala yang besar tak dipecahkan. Itu kena baca ayat nombor 58. Allah mengatakan فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا. Jumpa tak perkataan illa kabira. Lalu Nabi Ibrahim memecahkan semuanya berketul-ketul patung berhala itu kecuali sebuah berhala mereka yang besar. Okey, itu ayat 58. Okey, maknanya kaum dia orang belum tahu lagi ni patung tu dipecahkan ni, belum lagi. Cuma Allah bagi tahu Nabi Ibrahim telah pecahkan semua patung, melainkan sebuah patung yang besar. Okay. Sampai ayat nombor 59, kaum dia balik tengok, terkejut mereka. Siapa yang buat patung-patung kita ni? Berhala Tuhan-Tuhan kita ni jadi macam ni. Ini orang zalim buat macam ni. Ayat 59. Ayat nombor 60, dalam ramai-ramai kaum tu, mereka dapat isyarat. Mereka tahu sebenarnya. Ini mesti kerja seorang anak muda namanya Ibrahim. Ni Ibrahim lah ni. Ayat nombor 60. Okay, kita baca ayat nombor 60. Pada ayat nombor 61, mereka pun cadangkan supaya diadili, dibicarakan, ditangkap Nabi Ibrahim itu, dibicarakan di hadapan orang ramai. Itu ayat 61. Ayat nombor 62, setelah Nabi Ibrahim itu dihadapkan di hadapan orang ramai, mereka tanya kepada Nabi Ibrahim, hang ke yang buat? Mereka tanya, engkau ke yang buat kerja ni, wahai Ibrahim? Mereka tanya pada ayat nombor 62. Ayat 63, dan inilah sebenarnya ayat utama yang kita nak rujuk pada isu yang kedua ni. Apa jawab Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim, kita tengok ya, nanti kita bincangkan. Adakah Nabi Allah Ibrahim ditipu, dia berdusta atau dia tak berdusta? Sedangkan memang kita tahu kan, kita dah baca tadi dalam ayat Al-Quran kan, surah apa yang kita baca tadi, surah As-Saffat kan, ayat 93, yang memang Nabi Ibrahim yang pecahkan patung tu. Tapi apabila kaum dia tanya pada ayat nombor 62,
surah Al-Anbiya. Dia jawab apa? Ayat nombor 3 tu. Dia kata, qala bal fa'alahu kabiruhum hadha. Nabi Ibrahim kata, dia kata, bahkan dia kata, yang buat tu adalah berhala yang paling besar tu lah. Berhala yang besar tu, yang masih ada tu, dialah yang buat. Dia kata apa bahala yang besar antara mereka inilah yang buat. Lepas tu Nabi Ibrahim kata apa kepada mereka? Tanya dekat patung yang besar tu, in kanu yang tiqun, jika mereka dapat berkata-kata. Itu ayat 63. Nabi Ibrahim dia berdusta ke atau dia bercakap benar? Dekat sini ada isu tentang ucapan Nabi Ibrahim ni. Okey. Kalau kita perhatikan baik-baik ayat 63 ni, Nabi Ibrahim dia sebenarnya bukan dia berdusta pun. Dia tak cakap pun dia tak buat, betul tak? Secara jelas dia tak cakap pun, dia tak ada pun ayat kata, tak, aku tak mengaku aku buat. Tak ada pun ayat macam tu. Cuma Nabi Ibrahim menyuruh mereka mencari jawapan pada patung yang besar tu. Kita faham tak? Maksudnya Nabi Ibrahim dia sebenarnya dia tak tipu. Dia tak ada ayat pun yang dia kata dia tak mengaku. Tak ada pun. Tetapi dia memberi jawapan dengan dia menyuruh mereka tanyalah kepada patung yang besar tu. Kalau dia boleh bagi jawapan. Sebab apa? Sebab tinggal patung besar. Patung besar tu mungkin dia boleh nampak siapa yang hancurkan patung-patung yang kecil. Okey, boleh faham tak tuan-tuan? Okey. Jadi, pada ayat yang keempat ni, kaum yang ramai-ramai manusia tu dia rasa macam, mereka macam tersentak tau. Mereka macam seperti mereka tersedar. Ya tak ya juga kan. Ada boleh patung tu bercakap. Okey. Mereka dah tersedar dah sebenarnya bahawa mereka ni memang tersilap menyembah patung-patung tu. Tetapi ayat 65, mereka berpatah balik kepada percaya bahawa patung-patung tu memang layak untuk disembah. Kita kena baca pada ayat nombor 65. Tapi kita bukan nak bincang dialog tu secara lanjut. Kita bukan nak bincang fakta ni. Tetapi kita bukan nak bincang keseluruhan maklumat, jawapan, pertanyaan, bukan. Tetapi kita nak bincang ayat 64 tu. Kita nak bincang ayat 63 tu. Tentang Nabi Allah Ibrahim. Kalau kita baca ayat 64 tu sebenarnya Nabi Allah Ibrahim. Dia bukan menafikan. Betul tak? Tetapi dia menggunakan peluang itu untuk mereka mencari jawapan melalui patung yang besar itu. Okey. Jelas tak tuan-puan? Kenapa ditinggalkan patung yang besar tu? Dekat situlah. Sebab patung yang besar orang nampak. Betul tak? Lepas tu dia besar. Tentu dia lebih gagah daripada patung yang kecil-kecil. Jelas tak? Bijak tak Nabi Allah Ibrahim? Kenapa ditinggalkan patung yang besar tu? Sudah lain tidak bukan adalah untuk membuktikan hujah logik, kan? Hujah akal yang kalau orang tu waras lah, dia tentu boleh berfikir bahawa patung-patung tu sudah pasti tidak boleh berkata apa-apa. Bahkan nak mempertahankan diri mereka pun tidak tahu. Jadi itulah
antara hikmah mengapa patung besar itu ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim, tidak dipecahkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Okay. Semoga tuan-tuan dan puan jelas dengan perbincangan kita pada isu yang kedua. Saya nak ajak tuan-tuan dan puan kita pergi kepada isu yang ketiga. Isu yang ketiga dalam kisah Nabi Allah Ibrahim ini adalah isu berkaitan Nabi Allah Ibrahim berjaya terselamat daripada dibakar oleh kaumnya. Dan setelah Nabi Allah Ibrahim berjaya diselamatkan oleh Allah, Allah mengeluarkan dua statement tentang kaum Nabi Allah Ibrahim. Jadi dua statement itulah yang kita nak bincangkan. Ada dua kenyataan daripada Allah tentang kaum Nabi Allah Ibrahim ni. Satu, Allah mengatakan mereka ini adalah kumpulan manusia yang sangat rugi. Okay. Mereka adalah orang yang amat rugi. Saya minta tuan-tuan dan puan-puan tuliskan ayatnya, surahnya, muka suratnya, barisnya. Okey. Surah Al-Anbiya, surah nombor 21, muka surat 327, ayat nombor 70, ayat nombor 70. Ayat 70 ni dia berada pada baris yang ke-13. Baris ketiga terakhir pada muka surat 327. Okey, saya bacakan ayat 70 ini, ambil perhatian baik-baik. Okey. Ayat nombor 70 ni Allah mengatakan kaum Nabi Allah Ibrahim ni, Allah kata wa aradu bihi kaida faja'alnahumul akhsirin. Tuan gariskan pada perkataan faja'alnahumul akhsirin. Okey, Allah kata dan mereka hendak melakukan angkara yang menyakitkan Nabi Allah Ibrahim. Lalu kata Allah, maka kami telah jadikan mereka orang yang amat rugi. Okay, gariskan perkataan orang yang amat rugi ataupun gariskan pada ayat faja'alnahumul akhsirin. Apabila kita baca surah As-Saffat pula, surah yang ke-37. Okay. Muka surat 449, muka surat 449 dalam Quran, Mushaf. Okey. Cuba tuan lihat ayat nombor 98. Ayat 98, muka surat 449, ayat ni kalau kita lihat pada barisnya, dia berada pada baris yang ke-11. Baris yang ke-11, 12, 13, baris yang ke-11. Ayat nombor 98, tuan-tuan akan dapati ayat 98 ni, dia sama je. Bunyi ayatnya, bentuk ayatnya dengan surah Al-Anbiya yang kita baca tadi ayat 70. Cuma bezanya dekat kalimah yang belakang tu. Kalimah yang belakang. Kalimah yang ke belakang.
Kalimah belakang tu maksudnya yang last kali kalimah tu. Okey. Cuma ada beza sikit wa aradu dengan fa aradu lah. Okey, kalau kita baca ayat 98, Allah mengatakan, tengok ayat dia. Allah mengatakan 98 surah apa? As-Saffat. Allah mengatakan fa aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Gariskan perkataan faja'alnahumul asfalin. Okay, apa maksud dia? Ayat 98 tu Allah mengatakan, lalu Allah jadikan mereka golongan yang asfalin, golongan yang serendah-rendah. Dalam bahasa mudah nak faham, golongan yang sangat hina. Dia panggil asfalin. Okey. Kenapa dengan ayat 98 ni? Okey, ayat 98 ni dia seperti bertentangan dengan ayat nombor 70 surah Anbiya. Kenapa ada pertentangan? Pada surah Al-Anbiya ayat 70, Allah mengatakan kaum Ibrahim ini mereka adalah manusia yang al-akhsarin, orang yang amat hina. Tetapi dekat surah Saffat Allah mengatakan mereka kalau al-akhsarin tadi orang yang amat rugi. Tapi dekat surah Saffat Allah kata mereka orang yang amat hina. Jadi ada dua kenyataan pada satu kaum yang berlainan. So macam mana nak buat kombinasi pada dua ayat tadi? Adakah Quran ini ada kesalahan pada menyatakan maklumat tadi, sedang kaum yang sama, bukan kaum yang berlainan. Kaum Nabi Allah Ibrahim lah kaum yang sama. Tapi Allah menyebut dua gelaran yang berbeza. Okay. Yang pertama, sebenarnya maknanya memang boleh digabungkan. Orang yang rugi adalah orang yang hina. Orang yang hina adalah orang yang rugilah. Okey, tetapi kita nak bincang malam ni. Mengapa pada surah As-Saffat, surah Al-Anbiya, Allah memilih perkataan al-akhsarin, orang yang hina. Okey, jadi kita kena bukalah surah Al-Anbiya tu, ayat nombor muka surat 327. Okey, jawapan dia mudah je. Tak susah pun. Okey. Jawapan dia adalah ayat nombor 70 surah Al-Anbiya ni, Allah mengikuti penceritaan pada ayat sebelum ayat 70. Maksud dia, penggunaan perkataan golongan yang rugi itu dipilih, diletak pada ayat 70 itu sebenarnya adalah mengikut kesesuaian penceritaan pada ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya, kita kena tengoklah ayat 69, 68. Baru tuan-tuan akan dapat mengetahui, oh memang sesuai sangat ayat 70 digunakan dengan istilah mereka orang yang rugi. Okay. Ayat 68, Allah Ta'ala cerita pasal Nabi Allah Ibrahim yang akan dibakar oleh kaumnya. Okey. Ayat nombor 69,
Allah selamatkan Nabi Allah Ibrahim dengan Allah perintahkan api itu menjadi sejuk dan selamat. Sejuk dan selamat. Bardan wasalaman. Okey, ayat nombor 69 muka surat 327. Okey, kenapa Allah sebut sejuk dan selamat? Kerana ada kalanya sejuk pun boleh membunuh. Ya kan? Kalau sejuk sangat boleh membunuh. Jadi tak cukup dengan sejuk, sejuk dan selamat. Okey, selepas cerita tu barulah Allah Taala mengatakan mereka ini menjadi kumpulan orang-orang yang akhsari, yang paling rugi. Kenapa? Kerana mereka nak mengambil tindakan, nak membunuh Nabi yang dihantar oleh Allah Azza wa Jalla. Dan mereka telah kalah pun. Mereka telah gagal dalam rancangan mereka. Okey, manakala dalam surah Saffat, kenapa Allah Ta'ala kata mereka golongan yang sangat hina, golongan yang berada pada darjat yang bawah, asfalin. Seperti mana ayat nombor 98, jawapan dia kaedah yang samalah digunakan. Kaedah macam mana? Ayat 98 surah As-Saffat mengikut kesesuaian ayat sebelumnya. Itu jawapan dia. Ayat sebelum 98, kalau tuan-tuan buka, ya, muka surat 449. Buka ayat tu dulu, 449. Tuan-tuan cari ayat nombor 97. Kalau tuan-tuan jumpa ayat 97, tuan-tuan akan dapat jawapan kenapa ayat 98 tu Allah kata mereka orang yang paling bawah sekali, iaitu orang yang amat hina, kerana ayat 97 kata mereka nak bakar Nabi Ibrahim ni dengan dia ini dilontar daripada atas. Maksud dia, ayat 97, Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala kata, mereka kata, nak bakar Ibrahim ni kita kena buat satu bangunan yang tinggi. Buat satu bangunan yang tinggi, lepas tu tolak dia. Tolak dia, maksud dia, campak dia daripada bangunan yang tinggi jatuh ke bawah. Okey, jadi ayat 97 kan Allah Ta'ala cerita daripada tempat tinggi jatuh ke bawah. Oleh kerana itulah ayat 98 guna perkataan asfalin. Asfalin tu macam kita belajar surah At-Tin kan? Surah At-Tin kan Allah kata, Allah Ta'ala kata, kan Allah kata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin, kan? Asfala safilin. Jadi kenapa Allah menggunakan asfala, kenapa Allah menggunakan pada ayat surah As-Saffat itu asfalin? Kerana ada kaitan mereka mencampakkan Nabi Ibrahim daripada atas. Jadi apabila perbuatan itu melibatkan atas ke bawah, maka Allah gelarkan kaum Nabi Allah Ibrahim yang nak bakar Nabi Ibrahim itu dengan mengambil juga pada penggunaan darjat yang terbawah. Kenapa digunakan darjat yang paling bawah, yang paling teruk, yang paling hina? Kerana perbuatan mereka mencampakkan Ibrahim daripada atas ke bawah. Itulah kemusykilan yang ketiga yang dapat kita bincangkan pada malam ini. Kita ada lebih kurang 4 hingga 5 minit lagi sebelum kita berhenti pada jam 10 suku. Sebab kita cuba ambil sejam sahaja pada setiap pengisian.
Okay, kita mula 9 suku, insya-Allah pukul 10 suku kita habis. Okey, yang akhir sekali. Yang akhir sekali kita nak bincang pada malam ni, last sekali, cukuplah empat isu ya. Ni malam-malam ni nak kena memikir pula, nak buat perbandingan pula, jadi amat berat. Tapi moga-moga dengan penerangan saya secara perlahan, lepas tu saya ada ulang beberapa kali, boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan faham, insya-Allah. Baik. Akhir sekali kita nak bincang malam ni, kenapa Nabi Allah Ibrahim menyuruh isterinya jangan mengaku dia itu isteri Nabi Allah Ibrahim, tapi dia adalah saudara kepada Nabi Allah Ibrahim. Okey. Tuan-tuan nak tahu peristiwa ini tidak ada pada mana-mana ayat Al-Quran cerita tentang Nabi Allah Ibrahim bersama dengan Sarah pergi bertemu dengan seorang raja di Mesir. Yang tu tak ada dalam Quran. Tetapi maklumat itu berada dalam Sahih Al-Bukhari dan dia berada dalam Sahih Muslim. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim inilah kita mengetahui nama isteri Nabi ini Sarah dan seorang lagi namanya adalah Hajar. Okay. Riwayat Bukhari, tuan-tuan boleh tulis nombor hadisnya 2217, manakala riwayat Muslim nombor hadisnya 2371. Okay. Hadis ini datang, cerita ini riwayatnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang kita telah pun sebut sebelum ni. Okay. Kenapa Nabi Allah Ibrahim mengatakan Sarah itu adalah saudaranya? Okay. Sebenarnya setelah diteliti oleh para ulama tafsir, ulama hadis, sebenarnya Nabi Allah Ibrahim dia tak tipu. Tetapi dia menggunakan helah. Saudaraku pada ucapan Nabi Allah Ibrahim bukanlah bermaksud saudara pada hubungan nasab. Maksudnya Nabi Allah Ibrahim dia cakap, kalau raja tu tanya kau ni siapa, kau kena kata bahawa engkau adalah saudaraku. Saudaraku di sini, kalau kita faham, kalau raja tu faham, tentera-tentera raja tu faham, mereka ingat adik-beradik Ibrahim dengan Sarah ni. Tapi Nabi Ibrahim bukan maksudkan saudaraku tu adalah adik-beradik. Tapi saudaraku di sini merujuk kepada saudara seagama. Betul tak? Tuan-tuan ada suami. Tuan-tuan cakap pada orang lain, orang tanya, tu siapa tu? Dia saudara aku. Mesti orang faham saudara, mesti orang faham saudara darah daging. Sebenarnya kita bukan nak masuk saudara. Kita nak masuk sebenarnya saudara tu saudara seagama. Ialah suami saudara seagama kita. Isteri saudara seagama. Jadi kenyataan Nabi Ibrahim bahawa Sarah ini saudaranya membawa maksud adalah saudara seagama. Maknanya Nabi Allah Ibrahim tidak berdusta. Tidak berdusta. Tapi Nabi Allah Ibrahim dia
bentuk macam muslihat lah. Bukan muslihat tu salah, tapi dia mengambil tindakan untuk berhati-hati. Sebab raja tu dia seorang yang suka untuk ambil apa saja, mana-mana wanita yang cantik dan sebagainya. Sebab Sarah ni dia cantik. Jadi itulah perbahasan yang diulas oleh Dr. Salah Al-Khadidi rahimahullah dalam menerangkan fakta yang berkaitan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi mussalatu wassalam. Kalau orang tanya lagi, macam mana Nabi Ibrahim boleh dapat idea macam tu? Sudah pasti ia adalah wahyu dari Allah. Betul tak? Sebab Nabi Allah Ibrahim kan Rasul. Jadi apa yang Nabi Allah Ibrahim cadangkan itu sebenarnya ia adalah ilham dan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu sahaja 4 kemusykilan, 4 isu yang kita dapat bincangkan tentang Nabi Allah Ibrahim. Jadi kalau kita tengok pada senarai tajuk tu, alhamdulillah kita dah selesai dah nombor 8. Kita dah selesai dah nombor 7, nombor 8, nombor 9 dan juga nombor 10. InsyaAllah siri yang akan datang, kelas yang akan datang, kita akan belajar beberapa lagi maklumat tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. So kita akan bincangkan anak yang mana satu yang menjadi sekorban sembelihan. Kita duduk dengar Ismail. Ya ke Ismail, Nabi Ismail ataupun Nabi Ishaq? Saya bukan nak ragu-ragukan tuan-tuan dan puan, tetapi berlakunya perbezaan pendapat di kalangan ulama tafsir. Jadi kita akan bincangkan nanti. Anak dia yang mana yang menjadi korban sembelihan di dalam surah As-Saffat. InsyaAllah. Baik, ada apa-apa pertanyaan sebelum kita tangguhkan pengisian kita pada malam ini? Ada tak apa-apa pertanyaan? Tak ada, Ustaz. Okey, suara saya jelas ya? Boleh faham? Jelas, Boleh. Ustaz. Okey. Ada apa tu bergetar-getar suaranya? Ada apa-apa yang perlu nak diulang? Okey, kalau tak ada tu, moga-moga semua faham, jelas, insya-Allah. Nanti kita jumpa lagi pada siri yang akan datang. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada kelapangan untuk pengisian esok pagi jam 10, kita akan mempelajari tadabbur suratul Al-Mu'minun, anjuran ahsanu amala, insya-Allah. Kita bertemu lagi nanti insya-Allah pada kelas akan datang, siri yang ke-18, fakta di sebalik kisah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.